Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan pengajian Zuhur. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengorbankan masa rehat tuan-tuan perempuan sekalian, dapat semua pengorbanan tu ada nilainya di sisi Allah Taala. Mungkin ramai yang mengambil masa ni untuk makan, rehat, tapi kita ambil masa ni untuk makanan rohani kita, menambah ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita akan memandu amalan kita, memandu kehidupan kita sehinggalah mendapat redha Allah di dunia dan juga sehinggalah berjaya di akhirat. Kita sambung dalam pengajian kitab hadis Imam Bukhari, Imam Abu Abdullah, Imam Amirul Mukminin fil hadis, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan Allah tinggikan darajatnya dalam syurga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad SAW, para siddiqin, syuhada dan as-salihin. Dan kita mengharapkan syafaatnya juga, dan syafaat para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca kalam Nabi, perkataan Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita tertanam cinta kita kepada Nabi, sunnah Nabi, ajaran Nabi, syariatnya, dan kecintaan kita yang menebal pada Nabi Muhammad SAW sendiri. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 19. Kita sambung 2 tahun dah, dan 2 tahun lebih dah. Kita sambung balik pada muka surat 19. Tajuk yang ke-10, bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab pada menyatakan orang yang masih mempunyai ibu bapa namun tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Tak jadi sebab dia masuk tak masuk syurga juga. Masih ada ibu bapa masa zaman dia hidup. Dia hidup, mak ayah dia ada lagi, tapi dia masuk neraka. Ini benda yang pelik, mustahil, macam mustahil, tapi boleh jadi berlaku. Macam mustahil, macam berat, macam tak jadi tapi jadi. Ada mak ayah jadi masuk neraka. Maksudnya apa? Kalau ada mak ayah tu dah kira senang, dia selangkah aja nak masuk syurga. Dah jalan dekat, dah shortcut dah untuk neraka, untuk syurganya, dah senang. Tapi tak, yang senang pun tak boleh masuk. Pelik lah kan? Maksudnya apa? Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Raghima anfuh ni nak sebut apa ni terjemah? Kalau terjemahnya terhumbanlah hidungnya, bahasa kita mungkin tak nampak nilai bahasa tu. Nak sebutnya hina sangatlah. Hina sangat, terhina sangatlah dia. Nabi sebut 3 kali, terhina sangat. Kenapa ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa orang yang terhina sangat tu? Nabi kata, man adraka walidayhi indal kibar. Siapa yang masih sempat hidup dengan mak ayah dia ketika mak ayah dia dah tua lah, dah berumur sangat dah, dia sempat masih hidup sezaman.
Au ahaduhuma, ataupun sempat jumpa salah seorang je dengan mak dia je, ayah dah meninggal masa dia kecil dulu, ataupun sebaliknya. Fa dakhalan nar, tapi masuk neraka. Nabi kata memang hina sangatlah orang ni. Memang hina sangatlah orang ni. Mak ayah ada, tapi menyebabkan dia masuk neraka. Memang Allah benci dengan dia, memang nak dimasukkan, hina sangatlah jalan kehidupan dia. Kenapa? Kerana dalam akan jumpa hadis-hadis yang saya cerita di sini, Nabi buat contoh. Ni kita contoh tengok pintu ni kan, pintu ni muslimat masuk pintu ni, nak keluar pintu ni, katalah tak ada ni, ada satu tu je pintu. Nabi kata mak ayah kau ni macam pintu tu. Kalau jaga elok-elok boleh buka cantik je, senang kita keluar kan, keluar pergi kantin makan, senang dapat apa kita nak keluar. Kalau pintu tu kita tak jaga, jadi jam dia, jadi rosak dia, nak buka tak boleh, dah susah, kita tak boleh keluar. Tak boleh keluar, mungkin terkurung sini, mungkin nak kena panjat mana, call bomba apa semua, jadi masalah jadi panjang, menyusahkan kerana tak jaga pintu bagi elok. Nampak tak contoh Nabi buat? Maksud kau jaga mak kau, senang je. Mak kau dah buka pintu tu masuk syurga, langkah pun masuk syurga, senang. Kalau tak jaga, susah situ, tersekat, nak masuk tak boleh, dah mungkin nak kena, susah lah nak turun entah macam ni, silap jalan belakang sana, pikuk ni, saya silap tak jumpa syurga, tak dapat, neraka masuk dia. Ni ada sebelah ni je, buka pintu je, syurga dah. Mak kau tang ni je. Tu Nabi buat contoh, mak ayah macam pintu tu, buka pintu senang, langkah tu masuk syurga. Nak tunjuknya bahawa kedudukan mak ayah ni adalah syurga kita. Kita dapat redha dia, selesai masalah. Walaupun orang tu tak rajin ibadah, tak amal banyak, tapi bab asas adalah sembahyang 5 waktu, puasa, tu benda asas rukun Islam. Benda tu kena ada, tak ada yang tu tak jadi juga. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut 3 perintah berkembar. 3 perintah yang Allah kembar, ada 3 kembar. Dan Allah tak pernah pisah antara kembar itu. Yang pertama apa dia? Aqimus salah, dengan kembar dia wa atuz zakah. Semayang, zakat, Allah tak pernah pisah. Cerita semayang, sebut semayang, mesti ada zakat. Berarti kalau kita potong satu, di zakat, sedekah, Masya Allah dia hebat, sedekah, zakat, wajib, tak pernah tinggal kewajipan harta ni zakat, bab sunat lagi banyak dia buat. Tapi semayang tunggang langgang, semayang tak jaga, Allah tak terima zakat, tak terima sedekah, semayang tak lulus, zakat pun tak lulus. Begitulah sebaliknya, bab semayang bagus, zakat tak bayar, sama aja, dua-dua Allah reject. Tak boleh nak pisah dua tu. Kembar yang kedua, ati Allah, dan kembarnya ati Allah, taat Allah dan taat Rasul. Ati Allah wa ati Rasul, taat Allah dengan Rasul, tak boleh pisah. Dengan Rasul dia Masya Allah, maulidur Rasul, segala salawat banyak-banyak, tapi dengan Allah tak taat. Allah suruh buat, dia tak buat, Allah larang, dia buat. Dua-dua tak terpakai. Taat Allah kena ada, taat Rasul pun kena ada. Yang ketiga kembar, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Sembah Allah, buat baik pada ibu bapa. Ni kembar. Kembar yang ketiga, sembah Allah, buat baik pada ibu bapa. Ihsan, bakti, hormat, cinta, sayang, sampai dapat redha dia. Kalau bab hubungan dengan Allah, Masya Allah hebat, semayang segala lengkap lah, segala sunat semuanya, zakat pun dia bayar, tapi dengan mak fail. Dengan mak fail, Allah reject kedua-dua sekali. Maksud semayang, puasa, zakat engkau pun tak ada nilai. Yang ni kena baik hubungan dulu dengan mak. Itu nak sebutnya. Kalau yang ni baik, hadis yang mungkin kita dah ada hadis lain yang disebutkan, wahai orang yang taat ibu bapa, bakti ibu bapa, orang yang bagus baik dengan ibu bapa dia, kalau engkau maksiat banyak mana pun Allah tak kisah. Allah tak kisah. Maksiat ni maksudnya dosa yang tak ada kaitan dengan semayang asas tadilah, semayang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, yang tu dia buat. Yang lain mungkin dia terlibat maksiat tu, maksiat ni, dosa tu, dosa ni. Selagi dia dengan mak dia redha, sayang, cinta dia, mak dia doa, ya Allah ampunlah dosa anak aku, habis langsung dosa, langsai dosa dia.
Tu kedudukan mak. Kalau satu tak dapat redha dia, contoh terkuris hati dia, dia sakit hati. Ibadah kita yang banyak mana pun Nabi kata, wahai orang yang derhaka pada mak ayah, Allah tak peduli pun kau punya taat kau banyak mana, pahala kau banyak mana, Allah tak peduli. Tak peduli. Allah tak ambil kira. Baik kira yang ni dulu. Ambil kira mak ayah kau dulu. Contoh, sahabat Nabi nak pergi hijrah. Apa hukum hijrah? Hijrah daripada Mekah pergi Madinah. Wajib zaman Nabi itulah hijrah. Wajib. Sampai satu peringkat hukum tu dah batal. Wajib tu. Sampai pembukaan kota Mekah. Daripada 1 tahun pertama hijrah sampai tahun 8 hijrah, selama 8 tahun wajib, siapa pun tak boleh duduk Mekah. Orang Islam tak boleh duduk Mekah, mesti kena pergi Madinah. Kecuali yang uzur lah. Kecuali yang uzur. Assalamualaikum. Sehingga Nabi sebut tu, aku kesian dengan Sa'ad bin Khawlah. Kesian semua dia. Pasal apa Nabi sebut dia? Dia hijrah ke Madinah, Islam. Tapi tahun 6 Hijrah dia balik ke Mekah, dia tak mau pergi Madinah dah. Tak nak, aku nak duduk Mekah je. Masa tu wajib lagi, masih hukum wajib keluar daripada Mekah pergi Madinah. Masa tu dia tak mau pergi dah, dia nak duduk Mekah sampai dia meninggal di Mekah. Nabi kata kesian sungguh Sa'ad bin Khawlah. Maksudnya dia buat benda derhaka, dosa tak pergi hijrah ke Madinah. Sa'ad bin Khawlah nama dia. Adapun Sa'ad lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tak pergi juga, tapi sakit, uzur, tak boleh nak jalan pergi Madinah, terpaksa kena duduk di Mekah. Itu Nabi redha sebab ada uzur. Yang tadi tak ada uzur apa, saja dia tak mau pergi. Tapi ada seorang lelaki anak muda, dia nak pergi minta izin, ya Rasulullah, aku nak pergi hijrah Madinah. Dah macam daftar dirilah nak pergi hijrah. Nabi tengok dia budak muda. Nabi tanya, engkau ada mak ayah lagi? Ya ada. Apa respon mak ayah engkau bila kau nak pergi? Oh, tadi dia menangis, dia sedih pasal aku nak pergi Madinah. Kan? Nabi kata mak ayah kau Islam? Islam. Sedih. Orang tua lah, maksud dia orang uzur tak boleh pergi. Jadi anak nak pergi, anak mak ayah sedih, nak pisah. Nabi kata balik gembirakan mak ayah engkau seperti mana kau buat bagi dia menangis tadi. Kau keluar tadi bagi dia menangis, sekarang kau balik bakti pada dia orang, bagi dia gembira balik, hiburkan dia balik. Ni hijrah yang wajib, tak pergi berdosa pun Nabi tak pergi. Taat ibu dulu. Dengan syarat lah, bukan semua, tapi dengan syarat mak ayah dia Islam. Kalau mak ayah dia bukan Islam, halang tak pergi hijrah, itu tak boleh taat, kan? Seperti Mus'ab bin Umair, mak dia tak Islam, tapi dia Islam. Nabi suruh pergi ke Madinah, mak ayah tak redha, itu tak kisahlah, sebab mak ayah tak redha bukan Islam. Ala kulli hal, itulah kedudukan ibu ni dalam Islam, sangat penting, sangat penting. Sangat penting, ya. Sehingga penentu syurga kita, neraka kita. Begitu dalam jihad, ada seorang sahabat nak pergi jihad pun Nabi suruh balik jaga mak dulu. Nak pergi perang ni bersama Nabi. Pentingnya kedudukan ibu dalam kehidupan. Jadi kita ni semua ni ibu-ibu belaka banyak kan? Ibu belaka. Kena terapkan pendidikan ni pada anak. Kena memaksa anak untuk bakti pada kita, dan usaha kita mendidik anak untuk bakti pada ibu bapa. Nabi berterima kasih. Nabi kata terima kasih dan Allah rahmati kepada ibu bapa yang paksa anak suruh taat dia, paksa anak suruh bakti pada dia. Sampai ke peringkat itulah, kira maksimumnya kena paksa. Masya Allah. Tapi ada satu benda, kadang-kadang kita paksa pun tak menjadi, dia lawan balik, kan? Sekali suruh dia hantam 10 kali lawan kita. Mungkin ada sebab lain, kita kena muhasabah. Mungkin ada sebab lain. Sebab mungkin kata Nabi SAW, birru aba'akum taburrukum abna'akum. Kamu baktilah pada mak ayah, nasihat Allah ganti balik anak mai buat macam tu juga kat kita. Allah akan hantar anak ni buat kat kita macam mana kita dengan mak kita, akan datang macam tu. Kalau sini kita buat lebih kurang, mai kat anak lagi teruk buat dengan kita. Kalau yang ni kita jaga semua, Allah pasti ganti balik. Mungkin kita ada 3 orang anak, 2-nya bagus, tapi mungkin ada seorang yang tak apa nak bagus. Adalah penggantinya, menenangkan jiwa kita seperti mana kita buat pada mak kita. Allah akan datang balik benda tu. Sebaliknya kalau buat baik, kalau begitu juga buat maksiat, buat derhaka, mai juga macam tu lah.
Allah akan hantar balik. Kecuali kita bertaubat, minta maaf pada mak kita, langsai semua, selesai, minta maaf sungguh, minta ampun sungguh, Allah pun datang yang baik juga. Bab man barra walidayhi zadallahu fi umrih. Siapa yang berbakti pada ibu bapanya, pasti Allah tambah umur, tambah pada umurnya. Hadis marfu', kita dah sebut ya, dalam istilah ni rajin ustaz yang penterjemah kita ni, Ustaz Mahathir. Semua kenal Ustaz Mahathir Haji Jul. Dia rajin labelkan ni hadis marfu'. Ada satu lagi label hadis mauquf. Hadis marfu' ni buat catatan sikit. Hadis memang itu perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau pengakuan Nabi. Salah satu dari tiga ni. Hadis mauquf, mauquf maknanya terhenti. Hadis yang terhenti. Maksud terhenti apa? Terhenti sampai sahabat je. Berarti dia bukan perkataan Nabi, dia bukan perbuatan Nabi, dia bukan perintah Nabi, bukan pengakuan Nabi. Itu mungkin cakap sahabat. Cakap sahabat. Tapi kenapa kita sebut hadis kalau cakap sahabat, ucapan sahabat? Sebab ucapan sahabat tu dari sudut kandungan kontennya tu sama dengan apa yang hadis Nabi. Sama. Contoh dalam ni Nabi suruh taat ibu bapa, sahabat pun cakap taat ibu bapa. Tapi ayat sahabat. Jadi kontennya sama dengan ajaran Nabi, dengan perkataan Nabi, disebut hadis. Tapi kita letak istilah hadis mauquf, berarti kita faham ini ayat sahabat, bukan ayat Nabi. Okey. Kita tengok hadis satu ni, hadis marfu' ni. Daripada Sahal bin Mu'adz, daripada ayahandanya, iaitu Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang berbakti pada kedua ibu bapanya, keuntungannya dia dapat, baginya diri sendiri. Allah akan menambahkan umurnya. Okey, di sini ada dua makna tambah umur. Saya ringkaskanlah, kalau nak perbahasan di sudut bahasa, di sudut balaghahnya panjang. Senang saya buat ringkaskan. Ada dua makna, dua maksud, bukan dua makna, dua maksud, dua pengerti pengajaran yang kita dapat ambil. Yang pertama, mungkin panjang umur, angka umur. Yang umur 40, mungkin Allah tambah jadi 50 baru mati, tambah jadi 60 baru mati. Mungkin tambah angka umur, tahun umur mati. Boleh jadi yang tu. Ataupun maksud yang kedua, tambah keberkatan umur. Umur dia tetap 40, tapi barakahnya besar. Apa bukti berkatnya besar? Buktinya kebaikan dia tu ditiru. Mungkin dia tinggal satu formula apa semua ni, orang tiru. Jadi ilmu tu menyebabkan pahala dia bertambah. Ataupun berkat umur dia sehingga anak jadi soleh, jadi ulama, jadi apa semua, maka pahala daripada anak tu selalu dia masuk kubur dah, tapi pahala jalan. Saya lebih pilih pandangan maksud yang kedua ni. Tambah bukan angka, tapi tambah berkat umur. Buktinya, contoh imam-imam kita. Contoh Imam Bukhari, dia meninggal umur kurang 6 bulan untuk cukup 63 tahun. 6 bulan tak salah saya lah, atau berapa hari kot, saya tak ingat lah. Jadi dalam masa singkat nak cukupkan umur dia 63 umur Nabi, kan? Jadi takkanlah Imam Bukhari, sedangkan dia adalah orang yang paling taat pada mak dia. Mak dia, ayah dia dah meninggal masa dia kecil. Mak dia didik dia daripada kecil sampai bawa dia umur belasan tahun, dah hafal Quran di Bukhara. Mak dia bawa pergi haji. Haji, bayangkan Bukhara tu kat Rusia, Uzbek tu, nak lintas perjalanan yang cukup jauh, zaman unta kuda tu, pergi haji. Mak dia kata, engkau duduk Mekah jangan balik. Ni perintah mak dia, duduk Mekah jangan balik. Dia balik dengan abang dia, abang pada Imam Bukhari. Dia duduk Mekah seorang-seorang umur 17 tahun. Zaman tu, zaman kita sekarang senang call hari-hari, video call apa semua. Tak jumpa ada mak dia sehingga dia balik semula dah berumur 40-an, hampir 40 tahun. Mungkin mak dia dah meninggal. Taat ibu suruh. Itu bakti lah tu. Antaranya cara kita bakti adalah dengan taat perintah mak kita. Takkan Allah tak boleh tambah umur dia 63 jadi 103, kan? Dari sudut angkanya.
Tapi tak, umur dia tetap ditetapkan 63 dia mati, tapi berkat sampai hari ni. Ni kita dah baca lagi ilmu dia. Berarti keberkatan dia ada sini. Kita baca ni, setiap huruf sampai ke dia pahala. Kita taat sembahyang apa semua daripada ilmu kitab Bukhari, sampai pahala kat dia. Keberkatan tak stop. Berjalan, umur dia habis dah. Dia dah masuk kubur, tapi pahala jalan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pernah dengar kan Imam Nawawi? Di Syria, dikumikan di kampung lahirnya, kampung Nawawi. Sebab tu dah sebut Nawawi. Namanya Yahya bin Sharaf. Jadi dia umur 40 tahun, tak sempat kahwin pun, meninggal dunia. Takkan dia tak taat? Dia meninggal, mak dia, ayah dia masih hidup. Dia dah meninggal dunia kerana sakit. Ayah dia masih ada. Ayah dia menangis kehilangan anak yang disayangi, ulama besar. Orang yang taat pada mak ayah dia. Mak ayah dia suruh pergi Syria, Syam. Daripada Nawa ke Syam tu lebih kurang dekat-dekat 200 km. Pergi belajar, duduk sana jadi mufti, mengajar pula. Kan? Sampai dia orang yang baik. Tapi umur 40, Allah tak boleh tambah ke jadi 60, jadi 70. Tak, Allah tambah barakah umur. 40 tetap 40, tapi buku dia kalau kita nak baca tak habis-habis. Saya pun tak sempat nak baca semua kitabnya. Bolehlah baca sikit hadis 40 Imam Nawawi, Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Takat tu bolehlah baca. Bayangkan kita dapat ilmu sembahyang, puasa, zakat, haji, kita rujuk kitab fiqh Imam Nawawi. Pahala mengalir tak kat dia, tak berhenti. Masuk pahala sembahyang kita. Maksudnya yang tambah keberkatan umur. Kita pun tak nak mau dah umur sampai 100 tahun. Ji. Pasal tak mau je. Bedridden duk tidur je, orang menyampah, berak nak kena tukar pampers, dengan nak angkat, kita pun tak nak. 100 tahun jalan mangkok, menyusahkan anak-anak menyampah kita. Kan? 100 tahun dah. Dia orang pun tak boleh nak kerja, nak kena jaga tahta, dia campak kita dekat rumah orang tua, lagi lah menyampah. Susah. Kita pun tak nak angka tu lebih banyak. Cukup dah alhamdulillah 60 70 tu ekstra lah tu. Kan? Tapi kita nak barakah umur kita. Biar kita meninggal, kebaikan kita orang tiru. Contoh ni staff-staff, mungkin tuan-tuan buat formula apa-apa, kan? Sehingga kita dah stop dah daripada kerja ni, mungkin itu benda yang baik ditiru oleh staff kemudian. Pahala jalan masuk. Itu berkat. Umur kita berkat. Kita dah tinggal legasi yang baik. Orang tiru kebaikan kita. Itu barakah. Yang itu kita nak. Untungnya orang yang pendek umur tapi berkatnya besar, macam Imam Nawawi contohnya, dan imam-imam yang lain. Sebab dia tak terlibat dengan dosa. Dosa tak heran. Kalau dia hidup, mungkin dia tersilap cakap, tersilap tengok, tersilap dengar, dosa. Tapi dia dah mati, tak ada dah dosa, stop dah. Yang datang pahala, ampun, untung. Kan? Itu saya lebih yakin maksud yang dimaksud oleh Nabi, tambah pada umur, iaitu tambah kebaikan umur, keberkatan umur, bukan angka umur. Okey. Jadi itu pasti dapat keberkatan siapa yang jaga mak ayah dia, masya-Allah. Allah bagi keberkatan. Keberkatan terbukti mungkin datang dia meninggal, anak dia jadi baik, anak dia bakti pada dia pula. Kan? Gitu. Okey, lagi bab la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab pada menyatakan tidak boleh memohon ampun bagi ibu bapa yang musyrik. Yang musyrik maksudnya kafir lah, tak Islam. Hadis mauquf, kita tengok makna dia daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan firman imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Maksud ayat nanti kita baca. Maksud ayat tu jika salah seorang daripada kedua-duanya, kedua ibu bapa, salah seorang dari ibu bapa atau kedua-dua sekali, dua-dua tu masih hidup, sampai pada umur tua, mungkin salah seorang yang tua ataupun salah seorang je yang hidup, yang lain dah seorang lagi meninggal, mak ke ayah ke, ataupun kedua-dua tu masih ada, dalam jagaan dan peliharaanmu, duduk kat rumahmu, kita yang jaga, maka janganlah engkau berkata pada mereka sebarang perkataan kasar walaupun dia tak betul. Contoh dia cakap benda fakta yang tak betul ke, biasa kita member, mana betul, ngarutlah engkau cakap macam ni. Itu dengan kawan boleh lah macam tu. Dengan mak ayah jangan.
Jangan tengking-tengking dia, bentak dia, cakap kasar. Apa je lah perkataan kasar. Sekalipun perkataan kalau kita membebel lagi teruk lah. Pun tak boleh. Oh, ada orang lawyer buruk dia kata tak boleh. Tak apa, saya tak cakap tapi saya cakap orang tua ni lah, nyanyuk dah orang tua ni, tak betul dah orang tua ni. Tak apa, saya tak kata pun. Itu tak cerdik punya orang. Bila yang paling mudah, paling simple, paling kecil pun Allah larang, lebih lagi yang besar, yang kasar, yang lebih dahsyat tu tak boleh lah. Kan? Malah kata Abdullah bin Abbas, kalau adalah perkataan bentak, perkataan kita lawan mak ayah yang lebih kecil daripada ada lagi tak? Kalau ada lagi, pasti Allah sebut yang tu dalam Quran. Kan? Tak ada dah kira tu lah. Ni semua samalah. Kan? Buat tu tu lebih, yang tu lah tu. Buat pergi buat ni pula. Dia lah tu, bantah lah tu. Dengan niat kita nak lawan dan nak bantah dia. Kalau tapi niat nak buat, okey lah. Apapun tujuan nak bantah, dengan perkataan yang simple kecil macam tu pun Allah larang, patah lagi yang besar. Itu pun dah kira derhaka pada ibu bapa. Sebab kalau orang tua, kenapa Allah sebut mak bapak dia yang tua, dah tua? Kan orang tua-tua ni lagi sensitif. Kita ni mak ayah juga, tapi kalau anak kita yang kecil, mak ni, kita tak terasa apa pun, kan? Tak terasa, tak sensitif sangat. Kita jiwa muda kita ni, kan? Ngakui lah muda saya pun. Orang muda tak apa, mak ayah apa dia bentak macam mana, kita tak kisahlah, kita pujuk dia apa semua. Tapi kita berumur 60 dah terasa. Anak tak balik minggu ni, patut dia balik, tak call pun dah terasa dia benci kat aku. Dia dah timbul tu. Dia timbul syak-syak dia. Jangan bagi peluang untuk dia timbul syak-syak tu, mak ayah kita. Kan? Jadi dia sensitif sangat. Kadang-kadang kita tak ada apa pun, mungkin kebetulan time kita nak call tu phone kita hilang ke, rosak, tak boleh nak call apa semua, dia dah terasa. Kan? Terasa lain macam. Jadi sensitif sangat. Dan janganlah engkau menengking mereka. Cakap, kita tak cakap tapi alah ayah ni apa lambat nak siap ni, kita nak cepat ni. Tengking. Memang nak suruh cepat, tapi nada suara tu, volume dia. Cakap baik. Jangan sergah mereka, cakap yang kasar pada mereka. Tapi cakaplah, katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Walaupun nak tegur dia silap. Biasa kita silap kalau kita dengan suami ke dengan isteri, lebih kurangnya apalah cik abang ni, kan? Dengan dia nak tegur, ayah tak betul tu, nada lain sikit, nada lain. Bukan nada dengan suami, bukan nada dengan anak, bukan nada dengan kawan-kawan, tak boleh. Walaupun kita rasa dulu biasa je gurau dengan mak kita, dulu masa dia umur mungkin 40-an 50-an tu okey lagi. Mai dia 60-70 lain. Kita sendiri akan rasa nanti. Sekarang kita kata, apalah orang tua ni sensitif sangat. Kita ni tak balik, lewat sehari pun dah menitir mata, kan? Tak call lama dah nangis. Apalah. Satu hari Allah tunjuk kat kita. Kita yang rasa lebih teruk lagi pada tu. Anak buat, kita menitir mata nanti. Dan redahkanlah dirimu, tawaduk depan dia. Kalau dulu main langkah jalan lebih kurang je, sekarang kita ambil hati dia. Mak, minta lalu lalu depan ni, lalu belakang ni. Itu adab. Maksudnya macam tu, rendah diri. Walaupun kita big boss, dan mana syarikat besar pun, orang semua tunduk kita. Dengan mak, kita jadi hamba dia, macam hamba dia, macam kuli dia. Rendah diri sampai macam tu. Dan dirimu kepada keduanya kerana belas kesian. Tawaduk kita kerana kita kesian, sayang pada dia, dan kasih sayangmu. Dan doakanlah, sentiasa doa. Ini dalam ayat ni banyak adab yang Allah aturkan untuk kita. Jangan bantah dengan sekalipun. Jangan tengking dengan sergah dia dengan kuat, nada yang mungkin menyebabkan dia tersentak. Jangan tengking dia dengan kuat. Dan jangan kata kasar, cakap dia dengan kasar. Dan kena tawaduk, rendah diri.
dan doa untuk dia. Doa. Apa dia doa? Antara contoh yang Allah Ta'ala sebut di sini, Rabbi ghafirli Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Termasuk ayat minta doa. Ya Allah, dalam ayat ni, ya Allah, kasihanilah mereka berdua seperti mana engkau telah mengasihani mereka dua, kasihani pada aku semasa aku kecil. Ataupun kita tambahlah doa, ya Allah, ampunlah dosa mereka dan kasihanilah, rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka merahmati. Rahmat ni mana kasih sayang, seperti mana mereka dulu kasih sayang kat aku masa aku kecil. Tengoklah contoh kan, macam mana sayangnya kita sebagai ibu-ibu, ayah-ayah pada anak. Cucu tak ada air kan? Tak ada air cucu ni. Dia ada cucu ya? Belum. Ada cucu lain macam pula dengan cucu anak tak beli lah. Kan? Kan? Belum lah. Dia ada cucu lah bang? Oh belum. Kan? Jadi itulah nak sebutnya bahawa kita dengan anak kecil ni, bayangkan kita akan jadi tua sebagai mak yang tua, anak kita dah remaja, mungkin dewasa. Sanggup tak kita berdepan dengan perangai macam perangai kita pada mak kita sekarang? Buat tak peduli, tegah. Sanggup tak anak tu buat kita? Mungkin kita tak dapat bayang. Bila main masanya kita terbayang, baru kita teringat, Allah, betul lah aku dulu yang buat silap macam tu kat mak aku. Sekarang ni Allah hantar balik gantinya. Cycle balik itu pusing. Kita sebagai mak pula. Maka telah dimansuhkan dengan ayat dalam Al-Quran surah Taubah, maka nak sebutnya bahawa patut ni tak kira mak ayah Islam tak Islam. Yang tadi ni kena doa rahmat untuk dia. Pada asal ayat tadi, mak tak Islam pun doa rahmat, doa ampun. Kata Abdullah bin Abbas, tak boleh dah. Untuk mak yang tak Islam, mak yang bukan Islam, mak ayah lah, tak boleh kita doa rahmat, doa ampun. Tak boleh. Maka dimansuhkan hukum. Kalau dulu boleh je doa rahmat ampun, tapi dimansuhkan dengan ayat baru dalam Al-Quran, maka nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah dibenarkan bagi nabi dan orang beriman meminta ampun bagi orang musyrik. Orang musyrik bukan Islam. Tak boleh kita doa keampunan, doa rahmat orang bukan Islam, termasuk mak ayah kita yang kalaulah bukan Islam. Tak boleh. Doa ampun, doa rahmat. Yang boleh kita doa hidayah. Ya Allah, bagi hidayah pada mak ayah aku. Ini wajib. Yang ni pula akan jumpa nanti hadis tentang tanggungjawab anak untuk mengislamkan mak ayah dia. Termasuk doa hidayah. Ya Allah, bagi hidayah, lembutlah hati dia kepada Islam. Tanggungjawab. Jadi tak boleh berdoa istighfar untuk orang musyrikin, walau kanu uli qurbah, walaupun mereka kerabat yang terdekat, adik-beradik, mak ayah contohnya. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah sudah jelas bagi mereka ni mereka orang ashabul jahim, neraka jahanam, orang ahli neraka. Mati dalam bukan Islam, tak boleh kita doa, ya Allah, ampun dosa mak ayah aku. Tak boleh dah. Kita anak sebagai anak mungkin sayang, mungkin sedih, tak ada masalah, sayang sedih, tapi doa ya Allah ampun dosa mak aku, ayah aku, tak boleh, sebab dia bukan Islam. Tapi dari sudut bakti, bakti maksudnya apa? Kita bagi duit bulanan ke, kita tolong dia bawa pergi hospital ke, apa semua tu bakti, kebajikan kita. Yang tu wajib walaupun dia bukan Islam, tak habis, yang tu tak terputus. Tu kewajiban tu berterusan walaupun dia bukan Islam. Doa yang tak boleh. Doa apa? Doa ampun rahmat. Yang boleh doa hidayah. Doa macam kita member-member kan, contohnya non-Muslim, kita wish dia birthday, semoga engkau umur panjang ke apa, itu tak masalah. Umur panjang semua orang dapat, boleh dapat, orang kafir boleh dapat umur panjang. Semoga you sukses dalam bisnes, boleh. Semoga sihat, sembuh daripada penyakit, boleh, tak masalah. Semoga engkau diampun dosa, itu tak boleh. Semoga engkau dirahmati Allah, tak boleh. Semoga kau dapat hidayah, bagus, itu dituntut. Doa dia sihat, doa dia senang, urusan dia berjaya dalam perniagaan, itu tak ada masalah. Bab birrul walid al-musyrik, bab pada menyatakan berbakti pada dua ibu bapa yang musyrik, yang bukan Islam. Ini bakti, tadi doa yang tak boleh tu, doa ampun dan rahmat. Okey, daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada ayahandanya, bapanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah turun pada aku ditujukan ayat Quran, ada 4 ayat turun kerana aku.
Kata Sa'ad bin Waqqas, kerana aku Allah turun ayat Quran. Bangga para sahabat, dia jadi sebab Allah turun ayat Quran. Kan? Tu bangganya dia. Ada 4 ayat yang turun sebab aku. Ayat Quran. Pertama adalah ibuku telah bersumpah bahawa dia tidak mahu makan minum sehingga aku memisahkan diri daripada Rasulullah SAW. Mak dia boykot apa? Tak makan. Kan? Boykot, lapar, tak nak makan, tak nak minum. Dia jahit mulut sampai mak dia jahit mulut. Ambil pisau jarum letak je ni. Nak paksa, tujuannya, wahai Sa'ad, kalau kau tak tinggal Islam, aku tak nak buka mulut ni, tak nak makan. Kan? Okey. Tapi apa jadi pada Sa'ad? Sa'ad datang pada mak dia, mak, walaupun mak ada nyawa 100 kali pun, mati hidup 100 kali pun, tetap saya tak tinggal Nabi Muhammad. Tapi dia datang baktilah, ziarah mak dia apa semuanya. Dia tetap tak taat. Yang tu tak boleh taat. Mak kita, walaupun perintah ni, mak ni perintah, kau tak boleh lawan cakap mak kan, Islam kan. Contoh dia kata macam tu. Allah Ta'ala disebut la ta'ata li makhluqin fi ta'atil fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat pada mana-mana makhluk yang ajak buat maksiat pada Allah. So keluar Islam, maksiat lah tu, dosa lah. Tak boleh, itu tak boleh taat. Tapi kita bakti, kita bagi makan ke, bagi kebajikan wang ringgit dan sebagainya. Lepas tu turun ayat Quran ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa li bihi ilmun, dan jika mereka berdua ibu bapa mendesakmu supaya engkau mempersekutukan kepadaku, maksud suruh syirik, suruh keluar Islam, sesuatu yang engkau dengan fikiran sihat tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat pada mereka. Yang tu tak boleh taat. Dia suruh keluar Islam, tak boleh. Dia suruh sujud berhala, tak boleh. Dia suruh buat maksiat, tak boleh. Dia suruh minum arak, jangan. Dan tapi Allah suruh apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi berbakti, bergaul dengan dia orang. Boleh duduk serumah, boleh datang cium tangan dia, boleh peluk dia, boleh bawa dia ke mana-mana, silakan. Yang tu bakti, yang tu wajib, gembirakan dia. Tapi suruh keluar Islam, no, tak boleh. Suruh buat tinggal semayang, tak boleh. Buka tudung, terdedah aurat, tak boleh. Tak boleh taat. Itu jangan kata mak yang tak Islam. Kalau mak Islam suruh pun tak boleh buat. Kan, suruh minum arak mana boleh. Mak sendiri suruh ni. Tak. Mak kata jangan semayang lah. Tak boleh. Kita wajib kena taat Allah. Dalam hal taat hukum Allah, tak boleh tinggal walaupun mak yang perintah. Mana-mana manusia perintah pun. Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Yang kedua, tu ayat pertama. Akhirnya mak dia tak tahan sangat, lapar, terguling-guling. Saat tetap dengan pendirian dia tak nak keluar Islam, mak dia pun buka makan je lah. Makan je. Tak tahulah kesudahnya mak dia mati dalam Islam ke tidak, saya tak pasti. Tapi Sa'ad bin Waqqas sahabat Nabi. Okey, yang ayat yang kedua, sungguhnya aku pernah mengambil pedang yang menakjubkan aku dalam medan perang. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah SAW, berikan aku pedang ini. Maka turun ayat yas'alunaka 'anil anfal. Okey, cerita macam ni. Sebelum Islam, tapi fokus kita yang pertama tadi ya, ni ayat rentetan hadis ni cerita semualah. Ayat yang kedua ni, dulu sebelum Islam, sebelum syariat Nabi Muhammad, tak pernah dihalalkan harta peninggalan musuh. Kalau perang, musuh tinggal pedang, tinggal kuda, dia orang dah mati, baju besi, topi besi, emas perak yang dia bawa ni tak boleh ambil. Kena kumpul satu tempat, nanti datang kilat, gedebum, terbakar. Bagi terbakar, hancur gitu je. Tu syariat sebelum Nabi Muhammad. Tahun 2 Hijrah, Perang Badar. Perang Badar, kisah Sa'ad, dia nampak pedang yang cantik lah, pedang musuh yang cantik. Dia ambil buat Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak izinkan aku nak ambil pedang ni? Nabi kata tak boleh, pegang, simpan dulu, letak sini dulu, tak boleh ambil, tak halal. Tiba-tiba Allah turun ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya engkau tentang harta rampasan perang. Maka turunlah ayat sehingga boleh ambil, tapi Nabi yang bahagikan. Nabi kata ayat Quran tu mafhum daripada ayat, Nabi akan ambil 1/5 jadi hak Nabi, baki 4/5 lagi untuk dibahagikan kepada tentera. Nabi yang bagi. Engkau ambil pedang, engkau ambil baju besi, engkau ambil kuda, kan? Bagi-bagi pada kesesuaian kehendak Nabi. Tapi tak boleh milik sebelum dibahagikan oleh Nabi. Itu jadi pengkhianat. Siapa yang ambil barang tu, dia sembunyi, oh cantik pedang, dia sembunyi, simpan dulu, nak ambil yang ni.
kan? Nabi tak bahagi lagi, dia dah ambil simpan. Itu pengkhianat. Itu yang seorang sahabat Nabi yang dalam perang Khaybar, dia sembunyi kain selendang ni. Cantik lah kot, mungkin cantik. Dia sembunyi simpan dalam barang-barang dia, hak musuh punya. Tapi Nabi tak bagi lagi, dia dah ambil simpan. Tiba-tiba dia terbunuh syahid. Sahabat kata, ya Rasulullah, fulan ni mati syahid, fulan ni mati syahid, fulan ni mati. Time nama dia, Nabi kata tak. Dia dalam neraka. Nabi tak tahu lagi, orang tak tahu lagi dia sembunyi benda tu. Sahabat ni, mesti ada benda yang tak kenal dengan dia ni. Pergi cari barang dia, tengok-tengok, betul lah dia ambil kain selendang. Kain selendang je pun nilai lah, mahal pun RM100 je, kan? Kain selendang tu dia ambil simpan. Itu sebabkan Nabi kata dalam neraka. Dia datang perang bersama Nabi, syahid mati di medan perang, lawan dengan Yahudi, musuh Islam, mati kerana benda tu, masuk neraka dia. Patut nak syahid hebat dah. Tu disebutnya pengkhianat. Harta, contoh harta kerajaan, kita ambil bukan hak kita, buat macam hak kita sendiri. Itu pengkhianat, sama dengan pengkhianat yang disebut dalam merampas harta rampasan perang. Okey, yang ketiga, ayat Quran yang ketiga. Sesungguhnya aku telah sakit, maka Rasulullah mengunjungi aku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku hendak membagikan hartaku. Apa aku boleh wasiat untuk memberikan separuhnya? Baginda menjawab, tidak. Lalu aku berkata, sepertiga. Lalu baginda diam. Lalu sepertiga dibolehkan setelah itu. Jadi asalnya hukum wasiat wajib dalam Islam. Asal wajib. Siapa mati tak tinggal wasiat, berdosa. Tapi bila turun ayat pembahagian pusaka faraid, maka ayat faraid membatalkan hukum wasiat. Jadi wasiat tak wajib. Siapa nak buat silakan, tak buat pun tak apa. Dah ada harta pusaka, faraid, hukum faraid. Mati je tak ada wasiat pun pakai hukum faraid. Ada wasiat pada ahli keluarga, nak bagi kepada anak dia sulung rumah, anak lain bagi duit lah, 10,000 dah lah, 5,000 sudah lah, kan? Bila mati macam mana? Pakai wasiat? Tak pakai wasiat, pakai harta pusaka. Kena jumlah semua, bahagi. Anak perempuan banyak ni 1/6, 1/3, anak lelaki 1/2 dan sebagainya, bagi. Ikut faraid, tak boleh wasiat. Jadi wasiat, mungkin tuan-tuan boleh tanyalah orang yang buat apa ni, wasiat shop tu, wasiat semua kan, tu macam mana cara compliant tepat syariat ataupun tidak, tanyalah, kan? Saya tak tahu yang tu. Tapi ikut hukum asal wasiat, tak boleh wasiat pada pewaris. Rumah ni bagi Kak Along, rumah ni bagi, kereta ni bagi Angah ambil setelah ayah mati. Wasiat bila terlibat dengan mati, kita sebut lepas ayah mati, kau ambil rumah, kau ambil kereta, kau ambil ni. Itu jadi wasiat. Wasiat batal kalau wasiat pada pewaris. Tak boleh wasiat, tak boleh, dia akan pakai hukum faraid. Walaupun dah wasiat rumah, tapi rumah tu 100% harta, tak boleh, kena bagi anak lelaki, anak perempuan, sekian, ikut faraid. Tak boleh wasiat, ni yang dia tanya ni, aku nak wasiat, dia ada anak perempuan seorang, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanya Nabi, aku nak bagi 1/6 cukup lah, kan? Separuh. Dia wasiat malanya, dia kata separuh, kan? Nabi kata tak boleh banyak sangat, separuh tu pada anak engkau tak boleh. Ada dia nak wasiat luar, bukan wasiat ke anak, wasiat kepada orang luar, maksudnya wasiat tu boleh. Wasiat pada yang tak berkaitan dengan waris, wasiat masjid, tahfiz, wasiat kepada kebajikan NGO mana, kalau itu wasiat boleh, tapi tak melebihi 1/3 ni. Sa'ad bin Waqqas kata, dia nak wasiat separuh, tinggal ke anak dia separuh je. Nabi kata tak boleh. Banyak sangat kau wasiat keluar separuh, kan? Wasiat 1/3, keluarnya 1/3, baki 2/3 untuk faraid. Nabi kata itu dah maksimum 1/3, tak boleh lebih. Dan wasiat tak boleh tempat maksiat. Kalau dia wasiat tempat maksiat, anak mesti batalkan. Dia meninggal, dia tulis dalam wasiat nak bagi kepada pub disco, nak buat disco lagi, tanah dia sana nak buka disco apa semua, batal, kena kembali pada faraid. Jadi itulah yang saya faham tentang wasiat. Ala kuliah, nak sebutnya hukum ni berubah sebab Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Jadi boleh wasiat keluar 1/3 sahaja. Yang terakhir, yang keempat, sesungguhnya aku pernah minum khamar, zaman khamar arak masih halal, bersama dengan segolongan kaum Ansar. Lalu saya seorang daripada mereka memukul hidungku. Salah seorang mereka ni mabuk, berbang tumbuk hidung dia, patah hidung. Ketika di Lahyil Jamal, nama tempat.
Lalu aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah turun ayat tentang haram terus arak. Kes orang pukul hidung dia kerana mabuk. Kan ada 4 peringkat pengharaman arak. Asalnya arak Allah sebut sebagai rezeki yang halal. Boleh jual, boleh beli, minum, makan semuanya. Dan yang kedua, turun ayat tentang arak tu ada buruknya tapi kebaikannya pun ada, kan? Tapi keburukannya lebih banyak. Maksudnya boleh halal lagi, boleh minum lagi. Turun ayat ketiga, ayat Quran Allah Ta'ala larang minum dekat-dekat dengan solat. Kerana ada sahabat yang minum semayang baca qul ya ayyuhal kafirun tengah langgang. Kuliah kan, aku tak sembah apa yang aku sembah, la a'budu ma ta'budun. Tak tahu dia baca aku sembah apa yang kamu sembah, kamu sembah apa yang aku sembah. Mabuk, kan? Turun ayat Quran pula, la taqrabus salah wa antum sukara. Jangan semayang waktu mabuk. Jadi sahabat tak minum waktu lain kecuali lepas Isyak, sebab nak jumpa subuh tu jauh, dan ataupun lepas subuh nak jumpa Zuhur tu jauh. Minum 2 waktu tu je. Minum juga. Sampailah kisah Sa'ad bin Waqqas ni, dah minum mabuk tengah malam ni, lawan bertumbuh, bang, berdarah hidung dia. Datang pada Nabi, terus Nabi minta doa, Allah turun ayat haram terus arak. Totally. Waktu bila-bila pun diharamkan. Jadi dia kata ayat tu turun kerana dia. Jadi 4 ayat turun sebab dia. Tapi fokus kita yang pertama tadi tentang Allah larang taat pada mak ayah, yang perintah kepada maksiat pada Allah, tapi wajib berbakti pada mereka, wajib. Nanti akan jumpa tentang ayat walaupun mak ayah tu pernah buat zalim kat kita. Mak ayah tu pernah buat zalim, selagi dia memang kita punya nasab kita, mak kita betul, tetap kena bakti, kena buat kebajikan, kena ambil ambil perhatian terhadap mereka, kebajikan mereka dan sebagainya. Walaupun mereka pernah buat dosa, buat silap, buat zalim pada kita sebagai anak. Wallahu alam, mungkin sekadar itulah hadisnya. Ada soalan apa? Okey, kalau tak ada soalan, 2 minit lagi kita ambil satu hadis lagi boleh ya? Ambil pengajarannya. Asma bin Abu Bakar berkata, telah datang kepada aku ibuku. Ni cerita Asma. Dia ni Asma, siapa dia? Asma binti Abu Bakar, kakak Sayyidina Aisyah. Kakak dia, tapi mak yang berbeza. Dia kakak pada Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar juga. Jadi mak Asma ni belum Islam. Mak Asma belum Islam. Datang rumah Asma di Madinah nak ziarah anak dia. Datang dari Mekah tu. Datang ziarah, waktu tu dah pisah lah dengan Abu Bakar. Dah pisah sebab mak dia tak masuk Islam. Datang, jadi Asma ni confused, nak bagi makan ke tidak ke mak dia tetamu ni. Boleh tak? Dia hantar orang pergi tanya Nabi dulu. Mak dia datang, boleh tak dia nak layan sebagai tetamu, sebagai mak dia, bagi hadiah ke apa ke? Boleh tak? Maka Nabi bersabda, maksud dia, baginda menjawab, ya boleh. Tanya, Nabi kata boleh, layan mak sendiri. Berkata Ibnu Uyainah, lalu Rasulullah, Allah turunkan ayat kerana peristiwa Asma ni, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tak larang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agamamu, bukan dalam medan perang musuh kita. Contoh kita dengan non muslim sekeliling rumah kita, jiran, member dan sebagainya. Tak boleh. Kalau kita buat jenayah pada dia, kita berdosa di sisi Allah Ta'ala. Kita kena buat baik macam mana kita buat pada orang Islam. Buat baik juga pada dia. Dia agama dia agama lain, kita tetap wajib untuk buat kebaikan. Allah tak larang kita buat kebaikan pada orang non-muslim. Kita sedekah makan pada non-muslim, dapat pahala tak? Dapat. Nabi pun banyak dia bagi sedekah makan pada orang bukan Islam, dapat pahala. Cuma di medan perang, kalau berperang, situasi perang, tu tak ada peluang nak buat baik. Tak ada peluang, tak boleh nak buat baik. Mesti perang lah. Tu tak boleh buat baik, perang. Ni tak perang, suasana dipanggil kafir zimmi, yang boleh kita buat bakti pada dia orang. Jadi nak sebutnya kisah Asma tadi, mak dia yang tak Islam datang, dia buat bakti, buat jamu makan, bagi hadiah apa semua. Itulah wallahu alam bahagian daripada pengajaran hadis berkaitan dengan apa tajuk kita tadi, berbakti pada mak ayah yang tak Islam. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allah barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha, wa barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina
واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه تقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.